Chapter 1, Organizations of Plant Tissue. Kalau ikut buku teks ni, kamu boleh buka muka surat 4. You can turn to page 4 lah, ya. Jadi all the note ni yang cikgu buat ni adalah berdasarkan buku teks lah. Jadi cikgu cuba sedaya mampu untuk ikut buku teks. Hopefully nanti kalau kamu tak beli pun nota cikgu ni ada dalam buku teks, ya. Semua nota yang ada ni, jadi kamu boleh sambil-sambil tu refer dalam buku teks. Jadi kita pergi dulu lah macam biasa. Pergi dulu apa benda yang kamu nak cuba fahamkan dalam bab yang pertama ni, supaya nanti kamu clear ataupun kamu jelas dalam pemikiran kamu, kefahaman kamu apa yang ada dalam bab yang pertama ni. Yang pertama, kita nak tengok kepada tisu yang ada pada tumbuhan. Tisu yang ada pada tumbuhan. Jadi dia pembahagian kepada tisu yang ada pada tumbuhan ni ada dua. Yang pertama meristematic tissue, yang kedua permanent tissue. Dia tak kisahlah yang mana kamu nak bermula pun tak ada masalah. Dia bukan ada urutan. Yang nak bagi tahu dia ada dua jenis sahaja. Ya, yang pertama adalah meristematic tissue, yang kedua kita ada permanent tissue. Dan dia ada pembahagian pula lah untuk meristematic tissue dengan permanent tissue ni. Seterusnya kita akan cuba fahamkan tentang pertumbuhan, growth. Jadi untuk growth ni, dia ada zone, dia ada bahagian-bahagian, dia ada tempat-tempat di mana akan berlaku cell division. Akan berlaku cell division, akan berlaku cell elongation, akan berlaku cell differentiation. Ada tiga jenis ni. Cell division, cell elongation, cell differentiation. Kemudian kita ada type of growth, jenis pertumbuhan. Jadi jenis pertumbuhan ni kita ada primary growth, kita ada secondary growth. Kita ada primary growth dan secondary growth. Ada dua ni sahaja. Tak susah sangat lah. Kalau kamu nampak dalam buku teks tu macam agak complicated kan. Tapi dia tak ada lah orang kata apa, terlalu susah sangat. Jadi ada main point tu, point-point penting tu. Kalau kita faham point penting tu, kita boleh ingat lah rasanya. Ke akhir sekali, kita ada growth curve, lengkung pertumbuhan. Jadi kita nak tengok macam mana pertumbuhan tu daripada awal, dia bercambah, dia germinate. Maksudnya pucuk dan akar tu keluar daripada biji benih sehinggalah dia mati. Sehingga mati. Manusia ni pun ada jangka hayat dia kan. Daripada dia berusia 1 hari sehinggalah dia berusia 63 tahun dan dia meninggal dunia. Jadi macam mana dia punya lengkung pertumbuhan dia tu? Bila yang paling tinggi sekali, bila yang rendah, bila yang menurun, bila yang terhenti. Jadi itu melibatkan lengkung pertumbuhan lah. Kita boleh lihat, kita boleh tengok dia melalui graf yang ada ni. Jadi cikgu akan cuba terangkan bahagian-bahagian tu lah, dengan harapan kamu boleh faham, boleh ingat dan boleh bantu kamu untuk jawab soalan-soalan exam. Kita kembali balik kepada organization of plant tissue ataupun plant tissue. Plant tissue ni terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada meristematic tissue, yang kedua kita ada permanent tissue. Untuk meristematic tissue ni, dia terbahagi juga kepada dua. Yang pertama kita panggil sebagai apical meristematic tissue, yang kedua kita panggil lateral meristematic tissue. Dan apical ni dia melibatkan bahagian-bahagian hujung. Okey, dia melibatkan bahagian hujung at the end lah, end point. Jadi bahagian hujung, kalau kamu tengok sini ada bahagian pucuk dan bahagian akar lah, hujung akar tu kan. Jadi di sini dia ada tip of plant shoot, tip of plant root. Shoot ni adalah pucuk, root ni akar. Jadi ni bahasa Inggeris ke bahasa Melayu lah. Jadi cikgu guna bahasa Melayu ni bukan sebab apa. Cikgu buat trial dulu video biology ni, bila cikgu guna bahasa Inggeris, pertama bahasa Inggeris cikgu mungkin kamu tak apa nak faham lah. Yang kedua, dia orang lebih prefer cikgu guna bahasa Melayu untuk terangkan. Jadi cikgu gunalah ya. Jadi hopefully dapat bantulah sebanyak mana yang boleh. Seterusnya kita ada lateral meristematic tissue. Jadi kita ada apical sini, kita ada lateral. Lateral ni adalah pada bahagian batang ni lah, pada stem dia. Jadi di stem dia ni, lateral meristematic tissue ni melibatkan vascular cambium dengan cork cambium. Jadi kedua-dua ni penting lah. Terutama sekali vascular cambium ni dalam growth. Jadi dia ada primary growth dengan secondary growth tu, dia akan
terlibat aktif dengan vascular cambium ni. Nanti kita akan cuba fahamkan tentang perkara tu. Seterusnya kita ada permanent tissue. Jadi permanent tissue ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah epidermal tissue, yang kedua adalah ground tissue, yang ketiga adalah vascular tissue. Sekali lagi cikgu ulang ya. Tisu kekal kalau bahasa Melayu dia. Permanent kan kekal. Permanent marker tu kekal. Kita letak lukis dekat whiteboard tu, dia tak mau nak hilang kalau kita padam. Jadi masalah. Tapi ni cerita tentang permanent tissue. Tisu kekal, dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah epidermal tissue, yang kedua kita ada ground tissue, yang ketiga kita ada vascular tissue. Jadi kita pergi dulu kepada epidermal tissue. Layer the outermost surface. Dia adalah lapisan bagi kawasan yang paling luar sekali, ataupun permukaan paling luar sekali, bagi kawasan stem, leaf, root of young plant. Jadi dekat leaf ni dia ada epidermal tissue. Dekat bahagian batang kat luar ni kita ada epidermal tissue. Dekat bahagian akar ni, bahagian luar sekali ni, dia ada epidermal tissue. Jadi kalau kamu pegang tumbuh-tumbuhan tu, kemungkinan kamu pegang dia, kamu pegang daun dia ada, kamu pegang epidermal tissue. Kamu pegang batang dia, kamu pegang epidermal tissue. Kamu pegang akar dia tu, kamu pegang epidermal tissue. Sebab apa? Sebab dia layer outermost surface, lapisan yang paling luar sekali. Tetapi walaupun dia lapisan paling luar sekali, dia ada satu lapisan di atas tu yang akan melindungi dia. Lapisan tu dipanggil sebagai cuticle. Jadi epidermal tissue ni dia bukan cuticle bukan dia. Kamu jangan duk confuse pula. Nanti confuse pula cuticle layer ni adalah epidermal tissue. Tak ya. Dia adalah satu lapisan yang berada di atas yang akan menghadap ke udara. Dia menghadap ke udara. Jadi ada satu lagi lapisan ke atas ni yang di bawahnya ada epidermal tissue yang kita panggil sebagai cuticle. Jadi cuticle ni layer that exposed to epidermal cell wall. Okay, layer that exposed to epidermal cell wall. Layer that exposed to epidermal cell wall. Ini maksudnya satu lapisan yang dia expose, dia kena dengan permukaan epidermal cell wall. Ialah dinding sel yang paling luar sekali kan. Dalam dinding sel itu ada plasma membrane. Dalam lagi ada cytoplasm. Dalam lagi ada nucleus. Jadi also exposed to air. Okay. Kemudian waxy and waterproof layer. Siapa yang beli buku cikgu tu, kamu tambahlah sikit ya. Tertinggal lah pula dia punya satu cabang dia. Okay. Waxy and waterproof layer. Dia berlilin. Kemudian bila dia berlilin, sesuatu ni bila berlilin, dia akan kalis air. Maksudnya air tak boleh nak merentas di permukaan yang berlilin ni. Jadi sama ada air tak boleh nak masuk, ataupun yang kedua air tak boleh nak keluar. Sebab apa? Sebab kawasan tu berlilin. Ya, kalis air. Macam kita pakai baju hujan lah. Pakai baju hujan, air daripada luar takkan boleh merentas baju hujan tu masuk basahkan baju kita kat dalam. Kalau basah dia daripada dalam, dia tak akan boleh keluar. Dia akan memerangkap air yang ada dekat dalam badan kita. Bukan dalam badan kita lah, di antara baju tu dengan badan kita. Apa fungsi dia? Apa fungsi cuticle ni? Dia akan reduce evaporation, water loss. Kemudian dia akan protect leaf from mechanical injury. Kemudian dia akan protect leaf from pathogen. Jadi kita baca pun kita boleh faham kan? Reduce evaporation, water loss. Evaporation ni penyejatan. Jadi penyejatan ni melibatkan kehilangan air. Jadi apa saja yang berlaku di persekitaran ni, contohnya macam angin ke, panas ke, kering ke, itu akan mengganggu tumbuhan sebab dia akan menyebabkan tumbuhan hilang air. Jadi bila dia hilang air, salah satu fungsi cuticle ni untuk mengurangkan kehilangan air dari dalam bentuk penyejatan. Water loss, evaporation. Kemudian kita protect leaf from mechanical injury. Kita protect leaf from mechanical injury, protect leaf from pathogen. Seterusnya, they are modified epidermal cell based on function. They are modified epidermal cell based on function. Jadi epidermal cell ni dia boleh modified. Dia boleh mengalami pengubahsuaian supaya nanti dia jadi lebih spesifik kepada fungsi dia. Sebagai contoh apa? Gut cell. Okay, gut cell ni ada pada bawah daun lah.
Okey, dia ada pada bawah daun. Dia akan mengawal stoma atau stomata. Dia akan control the stoma so that the water been reducedly lost lah. Dia akan kurangkan kehilangan air. Okey, ataupun dia akan membantu dalam pengangkutan gas. Contohnya macam oksigen dan carbon dioxide. Kemudian dia akan protect leaf from pathogen. Dia akan lindungi daun tu daripada serangan patogen. Jadi kadang-kadang ada bakteria-bakteria ke, virus-virus ke yang mungkin menyerang tumbuhan tu. Jadi apabila dia menyerang tumbuhan ni, bila dia adanya cuticle ni, cuticle akan cuba bantu daripada segi menahan serangan tu. Sebab apa? Sebab pertama sekali dia mesti akan serang cuticle. Jadi cuticle ni bila berlilin, kemungkinan dia tak dapat nak masuk ke kawasan epidermis tu. Ya, jadi dia akan protect leaf from pathogen. Seterusnya kita ada modified epidermal cell based on function. Jadi mestilah dia akan modified untuk dia ikut kepada jenis fungsi dia. Contohnya macam gut cell tadi kan. Di gut cell ni control stoma. Root hair cell, jadi kawasan akar ni dia ada root hair cell. Dia akan increase surface area for root to absorb water, mineral salt. Okey, habis untuk epidermal tissue. Cikgu harap kamu boleh faham yang itu. Seterusnya kita ada ground tissue. Ground tissue ni terbahagi kepada 3. Parenchyma tissue, collenchyma tissue, sclerenchyma tissue. Kaima ke kima ke tak tahulah cikgu ya pronunciation. Tak tengok, tak pergi buka pula Merriam-Webster pronunciation tu. Jadi hopefully kamu faham lah. Kita ada parenchyma tissue, collenchyma tissue, sclerenchyma tissue. Ini ada pada muka surat 5. Okey, ini ada pada muka surat 5. Jadi boleh cuba buka lah ya. Dia ada dalam bentuk. Itu cikgu mudahkan sikit lah perkataan-perkataan itu. Okey, kita pergi yang pertama dalam ground tissue ni. Parenchyma tissue ni simplest living cell. Dia beritahu ni living cell yang paling mudah sekali lah. Dia tak complicated sangat. Jadi maksudnya bentuk dan struktur dia tu dia tak tertentu lagi. Okay, dia tak tertentu lagi, dia tak spesifik lagi. Ataupun dia sangat-sangat mudah, kita lihat dia macam tu sahaja. Jadi dia akan not yet undergo differentiation. Okay, dia not yet undergo differentiation. Jadi maksudnya dia tak membahagi lagi, dia tak membeza lagi menjadi sel yang lebih spesifik. Dia masih lagi awal lagi. Kemudian dia ada thinnest cell wall. Jadi dinding sel yang paling nipis sekali ada pada parenchyma tissue. Dan dia always terjit. Jadi bila dia terjit, dia akan support the plant. Dia akan support the plant, memberi sokongan kepada tumbuhan. Sokongan ni kadang-kadang orang tak faham. Apa maksud sokongan? Sokongan. Jadi dengan adanya sokongan tu, kita dapat berdiri. Dengan adanya sokongan tu, kita dapat bergerak. Dengan adanya sokongan tu, kita dapat melindungi. Itu contohlah. Contohnya pada manusia ni, sokongan ni, sistem sokongan ni apa? Tulang kita. Jadi tulang kita ni, dengan adanya tulang kita ni, kepala kita tu dapat berada pada tempat dia. Sebab apa? Di bawah kepala tu, di bawah tengkorak tu ada tulang vertebra yang akan menyokong berat kepala. Okey? Contohnya memberi pelindungan apa? Memberi pelindungan dalam bentuk sokongan ni, kita ada tengkorak kita ni yang akan melindungi dalam tengkorak tu otak. Jadi sokongan ni dia macam memberi sokongan. Dia mengekalkan tumbuhan pada bentuk yang asal dia. Okey? Jadi macam pokok jugalah. Kalau dia punya sokongan yang tak cukup kuat, batang dia tu contohnya tak kuat. Okey, bila tak kuat nanti, bila angin datang, dia mudah patah. Bila mudah patah, pokok akan matilah sebab dia kehilangan daun dan batang. Bahagian-bahagian dia tu dah hilang, ya. Kemungkinan akan matilah. Jadi dia untuk support. Kemudian maintain shape of herbaceous plant. Jadi dia ada pokok-pokok tertentu yang pokok herba. Pokok-pokok herba ni selalunya dia tak membesar dengan tingginya. Dia tumbuhan-tumbuhan renek sahaja, tumbuhan-tumbuhan renek sahaja. Jadi dengan adanya parenchyma tissue ni, dia akan maintainkan dia punya bentuk. Tak berubahlah keadaan dia, keadaan yang asal. Kemudian apa fungsi dia? Parenchyma tissue ni terlibat dengan fotosintesis. Dia akan simpan store starch and gula
gula ya. Kalau orang Kedah ni sebut gula, dia malu lah ya. Sugar, gula ya, ataupun glukosa. Kemudian penukaran gas. Okey, penukaran gas. Kemudian dia akan repair, regeneration of plant tissue. Seterusnya kita ada, dia terlibat dalam vascular system. Vascular system ni selalunya phloem dengan xylem ya. Phloem dengan xylem. Seterusnya kita ada parenchyma tissue. Living cell. When matured become flexible. Jadi tumbuhan ni kadang-kadang dia ada flexibility dia. Contoh kita pergi pegang tumbuhan dekat luar tu, batang dia tu kan, daun dia tu, cuba kita bengkokkan dia. Kita boleh bengkokkan dia. Tapi tak bolehlah terlalu ekstrim. Kalau kamu bengkokkan tumbuhan tu terlalu ekstrim, dia akan patah. Daun tu kalau kita bengkokkan dia terlalu ekstrim, dia akan melipat. Tapi kita boleh bengkokkan dia, tak teruk sangat lah. Bengkok sikit-sikit boleh. Jadi macam mana dia boleh bengkok sikit-sikit tu? Dengan adanya parenchyma tissue. Sebab apa? Bila dia matured, dia become flexible. Flexible tu mudah lentur lah, boleh dilentur. Jadi macam kita manusia ni, ada setengah orang dia flexibility dia tu tinggi. Selalunya yang terlibat dengan gimnastik ni kan. Dia punya flexibility tu, dia boleh kangkang kaki dia sampai 180 darjah lah, 300 darjah lah. Memang terlalu ekstrim lah dia punya hasil flexibility badan dia tu. Okey, ada orang tu fleksibel lagi hebat, dia boleh kalih dia punya leher tu daripada depan ke belakang. Jadi dia fleksibel, very flexible. Kemudian parenchyma tissue ni pada cell wall dia ni dihasilkan dengan binaan pektin. Ni struktur binaan dia lah. Cell wall tu dibina dengan pektin dengan hemiselulose. Okey. Ni dia nak cerita dalam buku teks ada, cikgu cerita lah. Takut nanti masuk exam dia tanya kat cell wall parenchyma tissue ni dibuat daripada apa. Kita ada jawapan lah, pektin dengan hemiselulose. Kemudian cell wall dia thicker dan parenchyma tissue. Jadi kalau parenchyma tissue ni cell wall dia thinness, yang paling nipis sekali. Jadi pastinya parenchyma ni dia lagi tebal berbanding dengan parenchyma tissue. Parenchyma ni lagi tebal berbanding dengan parenchyma tissue. Hopefully cikgu tak salah sebut lah tadi ya. Kadang-kadang cikgu ni baca tu perkataan lain, sebut tu perkataan lain, tak tahulah kenapa. Kadang-kadang bila bercakap banyak sangat, kadang-kadang sehari tu cakap banyak sangat. Kelas itulah, kelas ni lah, mengajar itulah, mengajar ni lah, subjek ni lah, subjek tu lah. Jadi haywire kadang-kadang dia jadi. Kita duk baca lain, sebut benda lain. Lepas tu kamu mulalah marah, cikgu apa cikgu ni kan, duk bagi pengetahuan salah pula kami kan. Cikgu bukanlah maksud macam tu ya. Parenchyma tissue. Jadi parenchyma tissue ni provide mechanical support, elasticity to the plant. Jadi parenchyma tissue ni dia mechanical support. Okay, mechanical support, elasticity to the plant. Kemudian dead cell when matured. Okay, dead cell when matured, dia akan matilah. Thickest cell wall ni yang paling tebal sekali. Kalau yang ini dia thick daripada parenchyma tissue. Parenchyma tissue yang paling nipis sekali. Tapi untuk parenchyma dia adalah yang paling tebal sekali. Function dia adalah untuk support mechanical strength to the matured plant. Jadi help transport water and nutrient. Okay. Jadi ini dia akan membantu dalam pengangkutan air dan nutrient pada ground tissue ni. Ya, pada ground tissue. Seterusnya kita ada vascular tissue. Jadi vascular tissue terbahagi pada dua, xylem dengan phloem. Yang ini kalau kamu nampak dia help transport kan, water dengan nutrient. Jadi dia membantu dalam pengangkutan. Jadi banyaklah benda yang sebenarnya nak membantu dalam pengangkutan air dan nutrient ni. Tapi yang paling utama sekali dalam pengangkutan air, pengangkutan nutrient, pengangkutan glukos ni adalah vascular tissue. Yang paling utama sekali, struktur paling utama bagi tumbuhan untuk mengangkut air, mengangkut nutrient, mengangkut glukosa ni adalah vascular tissue. Yang lain-lain tu dia membantu sahaja. Okey, dia membantu sahaja. Jadi dengan adanya dia tu lebih efisien pengangkutan. Tapi dia bukan yang utama nak mengangkut. Yang utama nak mengangkut kita ada vascular tissue yang terdiri daripada xylem dengan phloem. Ada orang panggil xylem kan, xylem dengan phloem. Dead cell without the cytoplasm. Dia adalah sel yang mati.
Jadi sel yang mati pun boleh berfungsi ya. Bukan semua sel mati ni tak berfungsi. Dia berfungsi. Ada dia punya fungsi dia juga. Tapi dia tiada cytoplasm. Kemudian sel wall contain lignin. Jadi sel wall ni dia akan contain lignin. Sel wall dia akan contain lignin. Ya. Jadi lignin ni dia akan mengeraskan sel tu lah. Jadi dia akan memberi struktur yang lebih kuat. Kenapa dia perlu kuat? Supaya dia tak mudah rosak. Dia tak mudah rosak. Dia consist xylem vessel that elongate, hollow, connected to each other from root to leaf. Jadi xylem ni dia bersambung antara satu sama lain daripada root to leaf. Okay, daripada root to leaf. Dia elongated, hollow. Ya, tak susah sangat. Jadi dia adalah untuk pengangkutan transport of water and mineral salt. Ni terbalik ni. Nanti kan betul kan ya? Di kat sini maknanya transport water, mineral salt to all part of plant. Okay? Gini dekat sini lah. Siapa beli buku nota cikgu tu, kamu boleh tambah lah ya, betul kan? Macam mana boleh salah? Transport water, mineral salt to all part of plant. Kemudian phloem pula made of living cell, companion cell, sieve tube. Okay? Jadi dia terdiri daripada living cell lah. Dan dia sel tu dipanggil sebagai companion cell dengan sieve tube. Kalau xylem tadi dead cell. Kalau yang phloem ni dia living cell, iaitu terutama sekali companion cell. Kemudian ada struktur yang dipanggil sebagai sieve tube. Sieve tube ni dia no organelle. Jadi contohnya tiada nukleus ribosom. Kemudian bila dia matang dia akan decompose. Okey, dia akan decompose. Kemudian arrange end to end forming elongated continuous tube structure. Okey, apa fungsi dia? Transport sugar from leaf to storage organ. Sebagai contoh dia ada root, fruits dengan tuber. Jadi leaf tu dia akan hasilkan gula. Jadi gula tu akan diangkut dan dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tu dia simpan gula di dia punya ubi, kan? Contohnya macam pokok kentang ke, pokok ubi kayu ke, dia ada ubi dia lah, pokok kacang ke. Jadi di situ dia akan simpan gula tu, kemungkinan dalam bentuk karbohidrat ataupun dalam bentuk kanji. Contohnya kentang kan, ubi kayu, dia simpan, dia tukar dalam bentuk kanji. Ada juga yang dia simpan dalam bentuk gula pada buah. Aku tak salah cikgu, fruktosa. Okey, jadi daripada buah. Tuber ni yang tadi tu lah, apa ni, ubi-ubi tu ya, ubi-ubi tu. Jadi next kita ada tentang zone of cell growth. Sebelum cikgu nak masuk kepada growth ni, cikgu terang sikit lah apa yang ada di sini ni. Jadi untuk growth ni ada 3 bahagian. Dia ada zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation. Sama juga, yang ni adalah bahagian shoot, yang ni adalah bahagian root. Jadi dekat root ni pun dia ada zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation. Jadi kalau kita tengok pokok ni kan, dia ada bahagian shoot dengan dia ada bahagian root. Jadi dekat shoot ni dia ada zone of cell division, lepas tu zone of cell elongation, lepas tu dia ada zone of cell differentiation. Dari 3 lah, 1, 2, 3 bahagian. Dekat ujung sekali ni dia ada zone of cell division ya. Lepas tu zone of cell elongation, dia ada zone of cell differentiation dekat bahagian root ni. Jadi dia ada bahagian shoot dengan bahagian root. Jadi kita pergi kepada struktur ni, apa nama bagi structure ni. Okay. Jadi dia ada bahagian shoot apical meristem, leaf primordium pada bahagian zone of cell division ni. Kemudian dia ada vascular tissue start to form. Jadi vascular tissue ni terdiri daripada xylem dengan phloem ni lah. Kemudian ada bahagian yang hujung kat luar ni, luar tu, kawasan luar tu kita ada cortex, dan bahagian yang paling luar sekali kita ada epidermis. Jadi kan kita dah ceritakan tentang cortex pula, epidermis tadi kan.
Okey, jadi zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation. Jadi di bawah ni, okey, pada bahagian batang tu dia ada matured cell, sel yang matang. Kemudian pada bahagian akar pula, di hujung ni dia ada root cap. Okey, root cap ni akan melindungi hujung pucuk, hujung akar. Yang pertama dia ada zone of cell division. Di zone of cell division ni dia ada root apical meristem. Okay, dia ada root apical meristem. Seterusnya kita ada zone of cell elongation di kawasan sini. Kemudian kita ada zone of cell differentiation. Dia akan ada vascular tissue start to form. Jadi dia ada vascular tissue lah, xylem dengan phloem. Kemudian di sini ni dia ada root hair. Kemudian di kawasan ni dia ada cortex. Dan di luar ni dia ada epidermis lah, lapisan epidermis. Ya, boleh lah. Ni struktur yang memang dah ada dalam buku teks. Cikgu kena terang kepada kamu lah. Muka surat 7. Okey, dia muka surat 7. Okey, kemudian kita pergi kepada zone ni, zone of cell growth ni. Kita ada zone of cell division. Jadi zone of cell division ni dia occur at apical meristem. Jadi bila sebut tentang apical meristem ni, kita ada root tip of shoot, root tip of root, kawasan hujung pucuk dan kawasan hujung akar. Jadi di kawasan zone of cell division ni akan aktif berlaku mitosis. Dia akan aktif berlaku mitosis. Number of cell akan increase. Ya, number of cell akan increase. Jadi dah berlaku mitosis, pembahagian sel kan. Nak tak nak mestilah jumlah sel tu akan bertambah daripada satu sel. Okey, warna apa ya? Warna ni. Daripada satu sel dia jadi 2 sel. Daripada 2 sel ni dia jadi 4 sel. Dan dia akan terus bertambah. Sebab tu number of cell akan increase. Kemudian bila number of cell increase, plant stem akan elongate. Jadi kawasan plant stem ni dia akan elongate, memanjang naik ke atas lah. When cell new form, cell previously form push to zone of cell elongation. Jadi maksudnya bila dia terus naik ke atas, zone of cell division ni kemudian dia akan jadi zone of cell elongation. Okey? Sebab apa? Sebab dia dah naik. Kan dia dah naik. Macam mana nak buat ya? Dia dah naik kat sini. Sini dia akan jadi zone of cell division. Sini dia akan jadi zone of cell elongation. Kawasan sini, kawasan sini. Sebab apa? Sebab terus pembahagian tu terus berlaku. Kemudian kita ada zone of cell elongation. Kan? Zone of cell elongation di sini. Cell increase in size. Jadi apa maksud dia? Maksud dia sel tu akan bertambah dari segi saiz dia. Macam kita lah, bila kita bertumbuh, kita membesar, saiz kita mungkin akan bertambah, berat kita akan bertambah. Cuba tengok tangan kamu dengan tangan adik kamu. Mana lagi besar, tangan kamu ke tangan adik kamu? Mestilah tangan kamu. Kalau adik kamu jauh lah beza dia. Tambah-tambah kalau adik kamu tu beza dia contohnya 7-8 tahun ke, adik kamu umur dia 5 tahun ke, mestilah tangan kita besar. Kecuali lah kalau dia dah sampai usia matang. Usia matang tu kemungkinan adik kamu tangan lagi besar daripada kamu. Tapi kalau dia usia 1 tahun, 2 tahun, tangan memang akan kecil. Tapi bila dia dah membesar, dia akan mengalami menambahan kepada saiz badan dia. Ya. Jadi sama juga. Di sini ni, dia nak bagi tahu saiz tu dia bertambah saiz. Sel tu dia bertambah saiz dia. Tapi ini sel yang cikgu cerita tadi adalah badan lah, badan. Okay. Sel tu dia berbeza ikut ni lah. Tapi nak bagi tahu untuk tumbuhan ni dia ada elongation, cell elongation. Yang mana sel tu akan bertambah saiz dia. Jadi kenapa saiz tu bertambah? Disebabkan water diffusion through osmosis. Jadi ada air yang masuk. Ni sel ni ada air yang masuk. Ada air yang masuk. Jadi cikgu tukar warna biru. Ada air yang masuk ke dalam. Jadi bila ada air yang masuk, sel tu dia akan bertambah saiz dia. Okey, dia akan bertambah. Dia masuk melalui apa? Osmosis. Jadi selalunya pada level kamu ni kamu belajar pergerakan air adalah melibatkan osmosis. Pergerakan air adalah melibatkan osmosis, bukan benda lain.
Jadi nanti kamu dah belajar sambung lagi, memang kamu akan jumpa lah kemungkinan dia akan dibantu oleh protein pembawa, aquaporin dipanggil. Itu tak apalah, tak payah pening kepala nanti. Kemudian ada absorption of nutrient into the cell. Okay, absorption of nutrient into cell. Jadi penyerapan nutrien ni ke dalam sel. Jadi nutrien ni akan diserap masuk ke dalam sel. Itu yang menyebabkan saiz bertambah. Seterusnya pada zone of cell elongation ni apa berlaku? Berlaku vacuolation. Kalau bahasa Melayu kita panggil pemvakuolan. Vacuolation ni apa? Kan vakuol ni dia jadi banyak dalam sel. Sebab apa? Sebab air masuk. Kan air masuk. Bila air masuk dia akan jadi vakuol yang kecil. Okey, air masuk dia akan jadi vakuol yang kecil. Kemudian apa berlaku pemvakuolan atau vacuolation ni? Vakuol kecil ni dia bergabung antara satu sama lain. Dia fuse together. Okey, dia fuse together. Small vacuole fuse form large vacuole. Jadi bila dia form large vacuole, kita panggil dia pemvakuolan. Okey, jadi diffuse water exert pressure against cell wall that push, elongate, widen the cell. Jadi bila water ni exert pressure against the cell wall, dia akan push, elongate and widen the cell. Ya. Kemudian kita ada zone of cell differentiation. Sel akan differentiate, dia akan membeza apabila dia once reach maximum size. Jadi apabila dia mencapai saiz yang paling maksimum sekali, sel tu akan membeza. Membeza tu maksudnya dia akan jadi lagi spesifik ikut fungsi dia. Jadi kita tengok nanti ada contoh dia lagi. Dan dia akan membentuk permanent tissue. Contohnya ada membentuk xylem dengan cortex. Jadi sel tu mula-mula dibentuk macam ni. Kemudian nanti dia membeza, dia bentuklah xylem dengan cortex tadi tu. Okey. Jadi waktu pembezaan sel ni, sel tu akan berubah bentuk, berubah dia bentuk structure. Dia berubah dia punya bentuk dan dia berubah dia punya structure. Dan apabila berlaku perubahan kepada bentuk dan struktur ni, dia akan specialize kepada specific function. Dia akan specialize kepada specific function, fungsi yang lebih spesifik. Jadi for example, contohnya kita ada epidermal cell in leaf differentiate to form gut cell. Jadi epidermal cell ni, jadi dia differentiate, dia jadi gut cell. Daripada dia epidermal cell, dia jadi gut cell. Ya. Kemudian epidermal cell in root differentiate to form root hair cell. Jadi ada 3 zone dekat sini. Zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation. Jadi habislah untuk zone of cell growth. Sekarang ni cikgu cuba terangkan kepada kamu type of growth. Okay, type of growth. Jadi kita baca dululah apa yang ada ni sebelum cikgu terangkan yang kawasan ni. Kawasan ni dan kawasan ni lah. Jadi type of growth ni untuk tumbuhan dia terbahagi kepada 2 jenis sahaja. Okey, 2 jenis. Yang pertama adalah primary growth, pertumbuhan primer. Yang kedua adalah secondary growth, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer occur after germination. Dia berlaku selepas percambahan. Germination ni apa? Pucuk dan akar tu mula terbentuk. Pucuk dan akar, kan kita ada biji benih. Kita ada biji benih. Jadi biji benih tu akan ada penghasilan bahagian pucuk dia. Okey, ada penghasilan bahagian pucuk dia dan ada penghasilan bahagian akar dia. Jadi kamu nampak kat sini kan, jadi akar. Jadi di situ nanti dia berlaku primary growth. Ni awal-awal lagi tumbuhan ni. Jadi tumbuhan ni awal-awal dia ada biji benih, kemudian daripada biji benih tu akan tumbuh pucuk dan akar. Jadi di situ sebenarnya adalah primary growth. Jadi dia berlaku in all plant to elongate stem and root. Jadi semua tumbuhan dia akan mengalami primary growth. Jadi tak ada tumbuhan tiba-tiba dia akan jalankan secondary growth saja, tak. Jadi dia memang ke semua tumbuhan dia akan jalani primary growth. Jadi terutama sekali bahagian apical meristem at shoot dengan root. Jadi kawasan shoot dengan root ni akan berlaku primary growth yang akan melibatkan zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation.
ya, dekat primary growth. Jadi tumbuhan tu tak kira lah tumbuhan yang macam mana pun, dia akan ada primary growth ni. Jadi start when meristem cell in zone of cell division of apical meristem actively dividing. Jadi melalui proses mitosis, ya, melalui proses mitosis. Dividing untuk pertumbuhan ni selalunya mitosis. Dividing tu maksudnya dia membahagi. Membahagi untuk penghasilan gamet ni mesti melibatkan meiosis, ya. Kemudian follow by elongation and differentiation of cell. Tadi cikgu cerita adalah zone of cell elongation dengan zone of cell differentiation. Jadi dia berlaku di mana? Shoot tip. Jadi dia akan ada leaf primordia, shoot primordia, grow, form new leaf, shoot. Plant akan increase in height. Dia akan berlaku pertambahan dia punya tinggi. Kemudian root cap exhaust when penetrate the soil. Sebab ada berlaku penambahan bilangan sel pada root tip ni, jadi dia akan terus memanjang ke dalam tanah. Jadi bila dia memanjang ke dalam tanah, root cap ni akan exhaust sebab dia penetrate the soil. Jadi this cause cell of root cap replaced by the meristem cell. Jadi cell of root cap ni akan replaced by meristem cell. Apa keperluan primary growth ni? Jadi dia akan menyebabkan maximum plant elongation for light absorption. Jadi pertumbuhan tu dia akan terus meninggilah, naik ke udara tinggi ni supaya dia dapat matahari dalam keadaan yang maksimum. Tapi kamu kena ingat juga, tumbuhan dia ada tinggi, ketinggian maksimum dia ikut kepada struktur genetik yang dia warisi daripada ibu ayah dia. Kalau dia tumbuhan yang menjalankan pembiakan seksual lah, jadi dia ada maksimum, dia tak boleh tinggi daripada yang sepatutnya lah kan. Dia terus tinggi, tak. Dia ikut kepada struktur genetik dia, berapa ketinggian maksimum dia boleh pergi. Jadi dah sampai ketinggian maksimum, dia akan berhenti lah. Jadi dia akan berhenti untuk dia terus menambah ketinggian dia. Kemudian necessity dia primary phloem. Jadi waktu di primary growth ni, dia akan ada primary phloem dengan primary xylem. Jadi primary phloem, kita dah belajar sebelum ni apa fungsi dia, sama lah fungsi dia, tak ada beza lah. Cuma primary phloem ni dia hanya ada pada, bukan dia hanya ada, dia berfungsi pada primary growth. Untuk yang secondary ni nanti dia akan ada secondary phloem dengan secondary xylem. Secondary phloem dengan secondary xylem ni dia tidak ada pada primary growth. Dia tidak ada pada primary growth. Yang ada pada primary growth ni hanyalah primary phloem dengan primary xylem. Okey. Jadi they support herbaceous or young plant, transport water mineral, transport photosynthesis product from the primary phloem. Kemudian kita masuk kepada secondary growth. Jadi secondary growth ni ada dua benda yang sangat-sangat utama untuk kamu fahamkan, iaitu yang melibatkan vascular cambium. Kemudian kita ada secondary xylem dengan phloem. Dua perkara ni yang memang sangat-sangat berbeza dengan primary growth. Dua ni sahaja yang boleh dikatakan dalam banyak-banyak ditulis ni, dua ni je yang betul-betul dia punya main point dia, point penting dia. Okey. Jadi cikgu terangkan, cikgu tulis ni bukan apa, sebab nak bagi tahu kamu, dengan kamu faham dua perkara ni pada secondary growth, mungkin nanti boleh bantu sangat-sangat kamu untuk fahamkan apa yang berlaku pada secondary growth ni. Jadi secondary growth ni mainly in eudicote, okay, small number in monocot. Okay, eudicote, monocot ni dia melibatkan cotyledon dia. Jadi tumbuhan cotyledon ni. Jadi cotyledon ni, kalau tak salah cikgu, dia tempat untuk simpanan makanan. Jadi bila dia tempat simpanan makanan, bila berlaku percambahan, makanan tu akan digunakan untuk penghasilan pucuk dan akar. Okey. Dan selalunya monocot ni dia adalah tumbuhan-tumbuhan renek lah, tumbuhan-tumbuhan kecil. Jadi dia selalu berlaku pada eudicote, secondary growth ni, dan kadang-kadang dia juga berlaku pada monocot. Tapi kebanyakan tumbuhan monocot, yang tumbuhan-tumbuhan kecil ni hanyalah kepada primary growth sahaja. Dia hanya jalankan primary growth sahaja. Kecuali
kecuali dia berlaku kepada bilangan yang kecil pada monokot. Contohnya Dracaena species, Aloe species, Agave species. Ya, Aloe ni tak salah cikgu apa tau? Aloe vera lah, aloe vera. Jadi secondary growth ni akan increase circumference. Circumference ni lilitan. Jadi pokok tu dia ada lilitan dia. Kemudian apabila berlaku secondary growth, dia akan membesar lilitan dia. Kamu belajar matematik ni lilitan kan, 2 pi r kan nak kira lilitan kan, kalau tak salah cikgu lah, 2 pi r. Jadi pi tu 22/7, r tu adalah radius dia lah. Radius ni adalah diameter bahagi 2. Okey, mana tadi hilang dah. Increase circumference diameter of plant stem root. Jadi bahagian batang tumbuhan dan bahagian akar. Jadi non-woody plant not occur. Jadi tumbuhan yang tidak berkayu dia not occur. Contohnya herbaceous plant. Tumbuhan-tumbuhan herba dia tak berlaku yang tidak berkayu. Jadi kalau kamu tengok kat luar tu apa tumbuhan tak berkayu, banyaklah. Contohnya rumput tidak berkayu kan. Okey, pokok apa lagi yang tidak berkayu rumput. Pokok tumbuhan-tumbuhan renek itulah, ulam-ulam tu kadang-kadang dia tidak berkayu, ya. Result from division of lateral meristem cell located in stem and roots. Okey, dia result from the division. Dia ada pembahagian pada lateral meristem cell. Jadi pembahagian apa ni? Bahagian kat mana ni? Cambium, vascular cambium ni dia akan membahagi, yang kemudian akan membentuk secondary xylem dengan secondary phloem. Itu yang maksudnya vascular cambium ni. Vascular cambium ni yang membahagi. Vascular cambium ni ada dekat mana? Ada dekat lateral meristem cell, yang ada pada stem dengan root, pada batang dan bahagian akar. Jadi lateral meristem consists of vascular cambium. Nampak cikgu beritahu vascular cambium. Nanti kita akan tengok vascular cambium ni ada pada mana. Jadi ditulis sini between phloem and xylem tissue. Kemudian cork cambium. Okey, dia ada juga cork cambium. Kemudian keperluan secondary growth ni. Kenapa pentingnya secondary growth ni? Pertumbuhan sekunder kepada tumbuhan. Dia provide stability. Jadi bila circumference, diameter tumbuhan pada batang dia tu bertambah, tumbuhan tu akan makin kuat. Jadi bila dia makin kuat, dia akan lebih banyak cabang, ranting-ranting dia boleh hasil. Okey, contohnya di batang dia. Kalau batang ni menebal, okey, batang ni dia menebal, jadi lebih banyaklah ranting-ranting boleh ada. Ranting-ranting boleh ada, lebih banyaklah daun-daun boleh ada, boleh disokong. Kalau tidak nanti, kalau batang dia tu nipis saja, daun banyak, ranting banyak, angin datang, terus patah dia. Jadi dengan ada ketebalan pada batang dia tu, dia dapat menahan apa sahaja yang berlaku di persekitaran untuk kekalkan ranting dia, kekalkan daun-daun yang ada, dan dia akan jalankan fotosintesis pada kadar yang maksimum supaya nanti dapat bekalkan glukosa kepada semua bahagian-bahagian tumbuhan. Ya. Jadi suit the plant height, dia untuk disesuaikan dengan ketinggian pokok itulah. Kemudian dia akan provide mechanical support to the plant. Jadi bila sebut tentang mechanical ni, dia lebih kepada physical lah, boleh katakan physical. Ya, physical, sesuatu yang melibatkan physical, melibatkan pergerakan. Contohnya macam cikgu tengah angkat cawan. Dia mechanical lah, mechanical pergerakan. Ataupun cikgu tengah potong sesuatu, jadi cikgu pegang pisau tu, cikgu potong. Itu mechanical lah. Dia ada pergerakan di situ, okey, yang memberi sokongan. Kadang-kadang memanglah kita nampak dia tak bergerak, tapi kan ada tekanan-tekanan yang dikenakan kepada dia. Tekanan-tekanan tu boleh menggerakkan tumbuhan tu. Contohnya macam angin. Angin mengenakan tekanan kepada tumbuhan tu. Jadi dengan dia ada kekuatan, dia akan memberi kekuatan mekanikal supaya dia dapat tahan daripada tekanan angin tadi tu. Kadang-kadang angin datang ke, hujan datang ke. Cikgu harap kamu faham lah, mekanikal ni ada belajar dalam fizik. Terutama sekali kalau macam orang yang nak sambung engineering, dia ada mechanical engineering. Okay? Dia ada civil engineering, dia ada chemical engineering. Jadi dia ada macam-macam engineering. Kemudian dia akan produce more xylem phloem tissue. Jadi
Untuk primary ni dia ada primary xylem dengan primary phloem. Tapi untuk secondary growth ni, dia akan ada penghasilan secondary xylem dengan secondary phloem. Okey, secondary xylem dengan secondary phloem. Jadi kalau yang primary xylem dengan primary phloem ni ada yang mati, jadi dia boleh diganti oleh secondary phloem dengan secondary xylem lah. Sebab itulah maksud dia produce xylem phloem tissue continuously, replace all damaged xylem dengan phloem tissue. Kemudian dia akan produce stronger, thicker bark. Okey, bark ni kulit kayu, tak salah cikgu. Provide protection to plant from excessive water loss, physical injury, pathogen infection. Jadi pada bahagian batang dia ni, dia akan ada pembentukan bark ni. Jadi bark ni akan melindungi bahagian dalam batang ni daripada serangan patogen, daripada physical injury, daripada kehilangan air. Kamu kena ingat ya, bukan bahagian daun sahaja yang berlaku kehilangan air. Di batang juga boleh berlaku kehilangan air. Jadi dengan adanya penghasilan bark kulit kayu ni yang stronger dan thicker, dia akan reduce water loss. Dia akan kurangkan kehilangan air. Kemudian dia akan live longer by increasing chance of seed production, reproduction. Jadi dengan adanya batang yang kuat ni, tumbuhan-tumbuhan yang atas tu, daun-daun, ranting-ranting yang atas tu, dia akan terus banyak lah. Bila jadi terus banyak, daun-daun tu nanti akan hasilkan lebih banyak proses fotosintesis, hasilkan lebih banyak glukosa. Kemudian barulah dia boleh supply kan semua tenaga-tenaga tu untuk pembiakan. Jadi dia boleh hasilkan bunga-bunga nanti. Bunga-bunga tu nanti kemudian bila berlaku persenyawaan, dia jadi buah. Jadi buah tu nanti, dalam buah tu ada biji benih. Biji benih itu akan disebarkan. Jadi dia ada keupayaan untuk menyebarkan biji benih dia pula. Tapi masalahnya, kalau dia tidak ada secondary growth ni, kemungkinan ataupun tak cukup secondary growth ni, tumbuhan tu kemungkinan akan mati. Disebabkan tak cukupnya proses fotosintesis, tak cukupnya daun. Ataupun bila datang angin je, patah pokok tu. Jadi dia mati. Dia tak sempat nak menghasilkan generasi-generasi yang baru. Jadi sebab itulah dengan ada batang yang kuat ni, dia akan live longer, increasing chance of seed production, reproduction. Okey. Kemudian kita ada secondary growth ni, apa kepentingan secara ekonomi. Jadi bila sebut kepentingan secara ekonomi ni, siapa yang kita nak untungkan dekat sini? Mestilah manusia. Okey, kepentingan secara ekonomi mesti untuk manusia. Dia bukan untuk haiwan-haiwan lain lah. Jadi apa kepentingan secara ekonomi bagi manusia ni? Jadi dengan adanya secondary growth, kayu tu akan jadi kuat dengan jadi keras. Kayu tu akan jadi kuat dan keras. Jadi kayu tu bila jadi kuat dan keras, kita boleh guna untuk apa? Buat rumah. Ya, ada rumah yang berusia beratus tahun. Dan kayu tu memang jadi sangat-sangat kuat. Dan kayu ni pula, kalau diberikan tekanan yang hebat, kayu ni boleh bertukar jadi batu ya. Kamu belajar sains dulu kan? Ada kayu-kayu, pokok-pokok yang mati itu, kemudian dia tertanam di dalam tanah, kemudian dikenakan tekanan yang sangat-sangat hebat dengan suhu yang tinggi, kayu tu boleh bertukar jadi batu. Dan kadang-kadang bila terlalu lama ambil masa, batu tu boleh jadi arang batu. Okay, boleh jadi arang batu. Arang batu ni boleh dibakarlah untuk penghasilan elektrik. Jadi tu sebabnya kalau orang ni nak pergi gali arang batu ni, dia kena korek dalam tu. Kawasan perlombongan tu korek dalam sampailah kadang-kadang 3-4 tingkat ke bawah ni. Okey, untuk keluarkan arang batu tu. Cuma arang batu ni dia tak bagus sikit lah. Dia tak bagus sangat. Sebab apa? Nak korek dia tu berbahaya. Siapa yang nak pergi masuk dalam tanah tu kan? Kemudian kalau tanah tu runtuh tiba-tiba, mati semua orang tu, jadi satu kubur yang besar pula. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang kayu tu bila dah jadi batu, orang buat perhiasan di rumah. Okey? Tetapi memang ada jenis kayu-kayu ni, dia memang sangat-sangat bagus untuk buat perabot, untuk buat perahu, untuk buat rumah. Sebab apa? Kayu tu dia tahan lasak. Dan ada jenis-jenis kayu ni, anak-anak tak boleh nak makan. Patah gigi anak-anak ni kalau makan. Terlalu kuat, terlalu keras. Jadi memang dia akan tahan lama.
Ya, tahan lama. Inilah yang cikgu terang tu buat banyak tu. Kemudian presence of annual ring. Jadi annual ring ni kadang-kadang kalau kamu tengok dekat kayu kamu kan, dia yang bulat tu, kemudian dia ada macam corak-corak tu kan. Okey, dia ada macam corak-corak tu. Jadi nampak menarik lah. Kayu tu nampak menarik. Dia ada nilai seni dia. Nilai seni semula jadi. Dia bukan orang yang buat macam tu. Dia memang tercipta dengan semula jadinya. Nilai seni tu. Dia dekoratif. Nampak menarik. Kemudian, contohnya kita ada pokok kayu. Contohnya wood, bark, pokok merawan, meranti ni boleh menghasilkan resin dengan oil. Jadi ada pokok-pokok tertentu pada batang dia tu, kalau kita toreh dia ke atau dia terluka ke, dia akan keluarkan resin dengan oil. Jadi resin dengan oil ni boleh buat varnish. Ni perempuan tahulah varnish ni apa. Adhesive substance. Adhesive substance ni gum lah. Ada juga boleh buat perfume. Dan ada juga yang boleh digunakan untuk buat bahan perubatan. Bahan-bahan perubatan tradisional ke moden ke, kadang-kadang datang daripada batang kayu ni, okey, yang mengalami secondary growth. Kemudian tumbuhan berkayu ni juga dia ada flowering plant. Okey, dia ada pokok-pokok, contohnya pokok sakura kan pokok sakura besar kan. Jadi bila datang musim berbunga dia tu, dia jatuh bunga dia tu memang sangat-sangat menarik, sehingga kan orang duduk beratur di bawah ni nak menikmati jatuhnya bunga sakura ataupun bunga sakura yang ada pada pokok-pokok ni. Jadi dia satu pula dah jadi ejen pelancongan pula kan. Jadi bila sebut tentang Jepun, musim-musim bunga ke, ada bunga sakura. Jadi memang sangat-sangat cantik. Kalau macam dekat utara ni ada pokok tekoma, okey, ataupun tebe buaya, yang pokok sakura Malaysia lah. Di musim bulan 3, bulan 4 dia banyak lah ya. Jadi nampak cantik lah sepanjang jalan, nampak dia sangat-sangat cantik bila dia berbunga. Okey, jadi decorative plant. Kemudian pokok-pokok berkayu ni yang mengalami secondary growth juga, dia berbuah. Contohnya pokok durian, pokok mangga, pokok manggis, pokok langsat, pokok duku. Semua ni adalah pokok-pokok secondary growth. Dia menjalankan secondary growth. Jadi dan dia berbuah kadang-kadang lama. Dia punya kitar hidup dia, kadang 10 tahun lah, 15 tahun lah, duk asyik memberi buah saja. Kadang-kadang setahun tu 2-3 kali dia berbuah. Ya, jadi makanan, jadi sumber ekonomi kepada manusia yang pergi kutip buah-buah tu lah. Okey. Okey. Cikgu akan cuba terangkan yang kawasan ni. Okey. Pada batang ni, first year, second year, third year ni. First year ya. First year. Kalau kamu buat ini stem lah, lateral stem kan. Lateral meristem. Jadi bila kita buat cross section kat sini, kita potong dan kita lihat dia ada bahagian yang kita panggil sebagai primary xylem, primary phloem. Xylem ni yang duduk dekat, dia seolah-olah dekat tengah batang. Okey, bahagian tengah ni kita ada pith ataupun empulur, bahagian tengah batang. Ini bahagian luar batang lah, ada epidermis dekat sini. Kemudian dekat tengah-tengah ni dia ada vascular cambium. Dia ada vascular cambium. Okey, dia ada vascular cambium. Jadi di antara vascular cambium ni ada dia ada primary phloem dengan primary xylem dengan primary phloem. Duk tunjuk benda lain, sebut benda lain. Cikgu ni lah kadang-kadang tak tahulah kenapa. Ya. Kat luar ni kita ada epidermis. Jadi kamu nampak kat sini dia ada primary phloem, primary xylem dengan primary phloem. Maksudnya yang ini dalam primary growth. Okey, primary growth. Pertumbuhan prima. Jadi dia tidak ada lagi pertumbuhan sekunder. Jadi kita masuk kat second year. Jadi bila second year kamu nampak dekat sini, dia ada primary xylem, secondary xylem. Dah ada secondary xylem dekat sini. Okey. Jadi maksudnya primary xylem ni dia makin ke tengah lah. Kemudian dia ada secondary xylem. Kemudian dia ada primary phloem dekat sini. Kemudian dia ada secondary phloem. Jadi maksudnya ada secondary phloem di situ. Jadi secondary phloem ni dengan secondary xylem, bila ada saja, maksudnya dia dah ada
mengalami pertumbuhan sekunder, secondary growth. Dia dah ada secondary growth. Dan kalau kamu nampak kat sini, ni vascular cambium. Jadi vascular cambium ni masih lagi di antara xilem dengan phloem. Apa yang berlaku sebenarnya? Vascular cambium ni akan membahagi secara mitosis. Jadi bila dia membahagi secara mitosis, dan sel-sel yang kat dalam ni, sel-sel yang kat dalam ni yang terbentuk daripada pembahagian di vascular cambium ni akan membentuk secondary xilem. Sel vascular cambium membahagi, yang kat dalam ni akan membentuk secondary xilem. Kemudian sel yang dekat luar, kan? Sel yang dekat luar, vascular cambium yang membahagi tapi dia pergi ke arah luar ni, dia akan membentuk secondary phloem. Itu sebenarnya yang berlaku dalam pertumbuhan sekunder, secondary growth. Itu saja sebenarnya. Tapi tengok dalam buku tu macam banyak sangat, kan? Jangan risau sangatlah. Benda tu saja yang penting sekali, iaitu vascular cambium ni dia membahagi secara mitosis. Bila dia membahagi secara mitosis, ada sel-sel yang dia membentuk ke dalam, ke dalam, ke tengah. Jadi yang membentuk ke dalam, ke tengah ni membentuk secondary xilem. Primary xilem duk ada lagi, dia tak pergi mana-mana, duk ada lagi, ya. Dan yang membentuk ke arah luar ni adalah secondary phloem. Okey. Kemudian bila dia makin tahun ke tahun, dia punya radius ke, kan, radius ataupun diameter ataupun circumference. Dia punya circumference, lilitan kat luar ni makin bertambah, yang menyebabkan epidermis ni akan merekah, pecah, shed the epidermis. Sebab apa? Sebab dia tak dapat lagi menahan pertambahan lilitan ataupun diameter pada batang tu, pada stem tu, ya. Itu pada tahun yang kedua. Tahun yang ketiga akan terus bertambah lah, secondary xilem akan menebal, kemudian growth akan terus bertambah. Yang ini kamu boleh buka muka surat 11, okey, muka surat 11. Cikgu tak pergi tadi kan yang ini, kan. Dia ada vascular cambium di sini. Kat luar ni ada cork cambium. Kita ada primary phloem, kita ada secondary phloem, primary xilem, secondary xilem. Ya, tak ada susah sangatlah. Okey, sekarang ni kita pergilah apa benda yang secara detailnya penerangan dia tu. Penerangan dia, ya. Dia ada primary xilem di tengah-tengah ni, dan primary phloem di sini. Kemudian dia ada vascular cambium, lilitan dia. Kemudian di luar ni ada epidermis. Kemudian struktur di sini ni, struktur di sini kita panggil cortex. Di tengah-tengah ni pith ataupun empulur. Boleh, ya? Senang saja, kan? Benda-benda yang kalau kita terbiasa dengan selalu duk sebut, kan, jadi dia tak susah sangat. Tapi kalau sekali-sekala kamu dengar, kamu susah nanti nak ingat. Jadi bila susah nak ingat, susah nak jawab nanti dalam soalan biologi. Biologi ni kalau ikut silibus yang sebelum ni, KBSM, kertas 2 tu markah dia banyak berbanding dengan kertas 1 dan kertas 3. Dan dia memerlukan kamu punya ingatan tu terhadap fakta-fakta yang ada dalam biologi tu. Okey, yang ni kamu boleh buka muka surat 11 lah, muka surat 11. Muka surat 11. Secondary growth start when vascular cambium divide actively. Jadi vascular cambium yang sini ni akan start to divide actively, ya. Jadi pergi yang kedua lah. Jadi ni terlajak lah pula, kan, cikgu ni lah. Okey. Tak nak lah, biar. Okey, cell in cambium ring divide. Jadi cambium ring ni ataupun vascular cambium ni, dia akan membentuk cambium ring. Lilin cambium lah, tapi lilin pula dah, cincin cambium. Jadi cambium ring ni akan divide ataupun vascular cambium ni akan divide. Jadi bila dia divide, dia akan masuk ke dalam, dia akan ada pertumbuhan di dalam ni, dan juga di pertumbuhan di luar. Yang di dalam ni akan membentuk secondary xilem. Ingat ya, xilem yang kat dalam. Yang kat luar ni phloem. Okey, yang ke tengah tu xilem. Jadi dia akan ada pembentukan secondary xilem. Kemudian akan ada primary xilem. Untuk yang actively divide yang kat luar ni adalah secondary phloem. Yang dekat luar ni adalah yang asal dia, awal-awal dia tu adalah primary
phloem. Ya. Sebab tu inward cell in cambium ring divide inward akan membentuk new xylem. New xylem tu adalah secondary xylem. Outward akan membentuk new phloem ataupun secondary phloem. New xylem tissue become secondary xylem. New phloem tissue become secondary phloem. Tak susah lah kan. Okey, kemudian nampak tak kat sini yang cikgu cakap tadi kan, ni cambium ring lah. Jadi cambium ring ni akan membahagi, dia akan membentuk sini secondary xylem. Yang tengah-tengah ni yang asal dia tadi tu primary xylem. Yang kat luar ni, okey, yang kat luar ni adalah phloem yang baru, secondary phloem. Yang luar ni adalah primary phloem. Dan dia ada cortex lah. Dan kat lapisan luar ni ada epidermis. Okey, dia ada epidermis. Jadi kat sini ada tulis apa? Primary xylem to push toward the pith. Pith yang kat tengah-tengah ni primary xylem. Primary phloem push toward the epidermis. Epidermis yang kat luar ni, primary phloem akan ditolak pergi ke kawasan epidermis. Primary xylem tissue compress to form stronger woods. Jadi primary xylem yang tengah-tengah ni kan ditolak ke tengah. Jadi bila dia tolak ke tengah, dia akan jadi memadat. Sebab orang tolak dia. Jadi sel-sel dia tu memadat sehinggalah dia menjadi kayu yang kuat. Okey, dia kompres jadi kayu yang kuat. Xylem wall pula akan thicken with lignin. Dia menebal pula dengan adanya lignin ni. Jadi lignin akan thicken, provide mechanical support to the plant. Okey, yang akhir sekali, secondary xylem compress, circumference of stem increase, cause epidermis of stem stretch and crack. Jadi nampak tak, epidermis ni yang kat luar ni dia stretch and crack. Sebab apa? Sebab circumference tu dia bertambah. Secondary phloem, secondary xylem tu dia makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Makin tahun makin dia banyak. Jadi bila makin lama makin banyak, circumference, lilitan dia akan bertambah, diameter dia bertambah, radius dia bertambah. Boleh nak guna yang mana satu pun tak apa. Okey. Dan kemudian dia ada cork cambium. Di cortex ni dia ada cork cambium. Akan actively divide, akan membentuk cork cell outer side, cortex inner side. Okay. Cork layer ni akan protect stem from insect, pathogen, attack when epidermis is crack. Jadi dengan adanya cork layer ni, bila epidermis tu crack, pathogen ke insect kan kadang-kadang dia pergi dekat batang tu untuk dia serapkan gula yang ada kan pada batang tu. Jadi kemungkinan akan mati. Jadi dengan adanya pembahagian pada cork cambium ni, dia akan melindungi, dia akan melindungi tumbuhan batang tu daripada serangan serangga atau patogen. Yang tadi tu adalah pada bahagian batang. Batang ataupun bahagian stem. Sekarang ni kita pergi kepada bahagian root. Bahagian root. Jadi sama saja dia punya apa? Penceritaan itu, kefahaman dia sama. Kita ada vascular cambium ni. Jadi vascular cambium ni, yang ni dia akan membahagilah, dia akan membahagi. Jadi di sini dia ada vascular cambium. Ni yang tengah ni, vascular cambium. Jadi vascular cambium ni akan membahagi. Jadi bila dia membahagi, dia ada lapisan yang kat dalam nanti. Yang pastinya tengah-tengah ni adalah primary xylem lah. Jadi bila dia membahagi, ada satu lapisan terhasil. Lapisan tu kita panggil sebagai secondary xylem. Sebab apa? Sebab dia membahagi ke dalam. Kalau dia membahagi ke luar vascular cambium, dia akan membentuk secondary phloem. Jadi primary phloem ni akan ditolak ke epidermis, primary xylem ni akan ditolak pergi ke tengah-tengah ni. Itu yang berlaku. Jadi dia akan berlaku penebalan pada bahagian akar dia. Tak apa, kita bacalah. Vascular cell actively divide and combine form complete ring. Jadi dia ada vascular cell ni akan divide actively, combine complete ring. Jadi cell in a cambium ring ni akan divide. Ni samalah, inward to form secondary xylem, outward to form secondary phloem. Jadi kalau nampak kat sini, ni vascular cambium. Vascular cambium ni di tengah-tengah. Jadi di sinilah vascular cambium. Betul tak? Tak ada tulis kan. Tengah-tengah. Jadi sini ni, yang kat luar ni adalah secondary phloem. Yang dekat sini dia adalah primary phloem. Kemudian yang kat dalam sikit kita ada secondary xylem. Paling tengah sekali kita ada
primary xylem. Okey, jadi vascular cambium tu di tengah-tengah. Vascular cambium tu di tengah-tengah. Jadi root become thicker, cork cambium under epidermis divide to form cork cell. Cork cell ni akan provide protection to root tissue. Jadi itu yang berlaku. Jadi main point dia apa? Kamu kena ingat vascular cambium ni. Okey, vascular cambium ataupun cell in cambium ring. Sebab apa? Vascular cambium tu dia akan membahagi dan membentuk cambium ring. Jadi cell in cambium ring tu akan membahagi menjadi secondary phloem dan secondary xylem. Okey, kita ada yang terakhir sekali, growth curve, iaitu yang melibatkan annual plant, biennial plant dengan perennial plant. Untuk annual plant dia ada one life cycle for season or year. Jadi dia melibatkan satu kitaran hidup sahaja. Jadi maksudnya habis kitaran tu dia akan matilah. Jadi tumbuhan ni dia short lived sahaja. Kehidupan dia singkat sahaja. Dia tak macam manusia lah, lama lah. Jadi ada tumbuhan yang dia lebih lama, dia punya jangka hayat dia sampai beratus tahun. Dan memang sebesar-besar tumbuhan lah kita boleh nampak kan. Kalau kamu tengok cerita Avatar tu, ada pokok tu sangat-sangat besar kan. Tapi untuk annual plant ni dia tak macam tu lah. Dia tumbuhan-tumbuhan yang kecil-kecil saja. Dia hidup pada jangka hayat yang ringkas atau pendek. Okey, ataupun one season year. Jadi season ni kalau macam dekat overseas tu kan ada 4 season kan. Musim winter lah, autumn lah. Jadi macam-macam lah. Kemudian die after completing biological cycle. Jadi maksud biological cycle ni apa? Daripada percambahan sehinggalah dia berbunga dan menghasilkan biji benih. Ya, dia bercambah tu maksudnya dia nak keluar daun dengan nak keluar dia punya pucuk tu, shoot and root tu. Shoot and root, dia nak keluar. Jadi proses keluar dia tu adalah proses mitosis lah. Proses pembahagian sel untuk pembentukan pucuk dan akar. Jadi waktu tu dia akan guna banyak tenaga di cotyledon dia tu, ataupun di tempat dia disimpan tu, dia akan guna banyak tenaga. Kemudian tenaga ni akan berkurang. Dia akan berkurang. Jadi germination, from germination to flowering or produce seed. Kita ada example paddy, pumpkin, watermelon. Paddy ni pokok padi lah. Pumpkin ni pokok apa? Pokok labu ya. Kamu tak ingat lah pumpkin ya. Halloween tu kan. Kemudian watermelon. Jadi growth curve is sigmoid. Jadi growth curve ni sigmoid. Jadi kalau kamu nampak kat sini, growth curve ni dia dry mass ni, dia punya jisim kering dia tu menurun. Sebab apa dia menurun? Sebab dia guna semua tenaga yang dia ada tu. Jadi jisim dia menurun. Untuk apa dia guna tenaga dia? Untuk proses fotosintesis, untuk penghasilan shoot dengan root. Kemudian barulah dia naik. Untuk penghasilan daun dan akar. Dan bila sampai satu tahap dia dah nak mati, dah sampai hujung hayat dia dah keluarkan semua biji benih dia akan menurunlah dia punya jisim. Okey, sebab dia nak mati. Mati tu sebab apa? Kadang-kadang sel yang dah mati tu tak diganti sel yang baru. Jadi bila tak diganti, kemudian dia akan lama-lama semua sel matilah. Kemudian growth curve is sigmoid curve. Jadi sigmoid ni bentuk macam S ni lah kalau terbalikkan dia. Jadi dia ada stage A, B, C, D. Kita tinggal D kat sini kan. Jadi stage A, B, C, D. A, decreasing in dry mass. Food store inside cotyledon. Nampak tak? Food store inside cotyledon ni used for germination. Jadi makanan yang tersimpan dalam cotyledon ni akan digunakan untuk percambahan, germination. Jadi untuk dia keluarkan daun dia dan keluarkan akar dia tu akan mengalami proses mitosis. Mitosis ni memerlukan tenaga. Maksudnya gula ataupun kanji ke gula lah yang ada dalam cotyledon ni akan dipecah jadi ATP, adenosine triphosphate, ya. Kemudian leaf akan emerge. Ni waktu A. Kemudian waktu B ni increasing dry mass. Jadi dry mass ni kenapa dia increasing? Waktu tu dah mula ada fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis, dia dapat hasilkan makanan dia sendiri. Dia akan guna makanan dia sendiri untuk hasil daun yang lain pula. Hasilkan ranting-ranting, hasilkan batang yang lebih tebal.
Jadi pembahagian sel tu akan jadi banyak. Jadi ada sel sel zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation berlaku sepanjang tumbuhan tu. Jadi dia semakin membesar lah, sebab tu dry mass dia semakin meninggi. Kemudian kita ada tadi kat mana tadi? Growth rate increase rapidly. Tertinggal C tu kan. Tertinggal terpadam. Dia fotosintesis. Kemudian C, constant dry mass, growth rate 0, plant matured. Waktu ni plant matured. Bila matured ni dia akan hasilkan dia punya buah lah, buah. Dia akan ada, kalau flowering plant tu akan berlaku fertilization. Jadi buah biji benih ni akan terhasil, buah akan terhasil. Jadi orang akan kutip lah buah-buah tu, ya. Plant matured. D ni pula decreasing dry mass, dia akan berlaku penuaan, low photosynthesis rate, leaf flower shed, seed dispersal. Waktu ni akan ada seed dispersal. Jadi tak ada apa sangat lah, ya. Kemudian kita ada biennial plant. Cikgu tak pastilah cikgu sebut betul ke tidak, ya. Entahlah, ya. Cikgu bukan ajar pronunciation, bukan ajar English. Jadi kalau ada cikgu kamu yang lebih bagus pronunciation, good for you lah. Okay. Baguslah kalau kita tahu pronunciation yang betul. Plant take 2 years with 2 season of growth to complete life cycle. Jadi di sini plant ni dia ada 2 years atau 2 season. Okay, nampak tak? Ni season yang pertama, ni season yang kedua. Ni graf yang kat sini. Season yang pertama, season yang kedua. Ni muka surat berapa, ya? Muka surat 19, ya. Kamu boleh buka lah buku teks muka surat 19. Sama je dalam buku teks tu, ya. Cikgu ambil nota daripada buku teks. Jadi season 1, season 2. Season 1 ni plant akan produce leaf, photosynthesis akan occur. Okay, plant produce leaf, photosynthesis occur. Food store in tuber. Jadi waktu plant season 1 ni, food akan disimpan di tuber. Okay, tuber ni macam ubi lah, tak salah cikgu, ya. Kemudian di antara season 1 dengan season 2 ni, dia akan stop growth kejap. Sebab apa stop growth? Sebab dia dah masuk winter. Jadi maksudnya dia akan guna tenaga yang ada. Kemudian bila guna tenaga yang ada, makin berkuranglah dia punya dry mass. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu winter, waktu sejuk. Okey, mungkin kalau ada certain tempat tu ada salji turun. Jadi dia tak boleh nak menjalankan proses fotosintesis pada kadar yang maksimum sebab cuaca ekstrim. Keadaan ekstrim. Sebab tu dia stop kejap. Semua aktiviti dia stop kejap. Jadi apa yang dia buat sekarang ni adalah untuk dia bertahan saja, bertahan kejap. Kita macam mana keadaan pun kita kena bertahan sekejap. Habis je musim winter, barulah dia resume semula. Okey, dia resume semula. Dia apa, resume apa? Resume tahu tak resume? Okay, dia resume semula. Cikgu pun tak tahu lah kadang bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni. Preparation for reproduction by flowering. Kemudian food store is used. Okay, food store is used. Jadi example kita ada cabbage, carrot, silver cockcomb. Okay. Kemudian kita ada perennial plant. Jadi perennial plant ni yang biasa ada dekat luar rumah kita ni lah. Yang pokok yang berkayu-kayu ni, yang hidup lama. Kita daripada kecil ni sampai kita besar, kita nampak pokok tu ada depan rumah kita. Contohnya pokok mangga, pokok rambutan ke kan. Ada je dekat situ. Tak ada beza, ya. Tak ada beza, dia makin membesar lah. Tapi lama dia hidup. Kadang-kadang kita dah mati pun dia duduk ada lagi. Perennial plant live more than 2 years. Long lifespan depend on the species condition. Jadi kategori dia ada woody dengan hibiscus. Ada juga pokok hibiscus yang lama tumbuh, ya. Kan lama tumbuh, lama dia jangka hayat. Most able to flower, bear fruit many time. Kan pokok rambutan, banyak kali lah kita makan buah dia. Daripada kita kecil sampai kita tua, duk rasa buah dia kan. Banyak jasa dia kepada kita. Have structure, adaptable to surrounding, temperature change. Okay? Jadi maksudnya dia ada penyesuaian pada diri dia terhadap cuaca. Tapi kalau cuaca dekat Malaysia ni, dia panas sepanjang tahun, taburan hujan yang tinggi. Jadi mungkin dia dapat hidup lah. Kecuali kalau kamu buat sesuatu kat dia lah yang menyebabkan dia mati. Example kita ada grass,
hibiscus plant, mango plant, dan banyak lagi lah ya, bukan yang ini saja. Growth curve is series of small sigmoid curve. Every year growth curve is sigmoid curve. Jadi every year tu ada sigmoid curve tu, maksudnya ada penurunan sedikit kepada dia punya jisim kering dia. Okey. Kalau kat sini penurunan kepada height dia. Jadi growth rate high during spring and summer. Sebab apa? Light intensity. Growth rate decrease in winter. Jadi kalau nampak kat sini, height ni mungkin menurun sedikit disebabkan dia ada masuk kawasan-kawasan ataupun season-season season winter ni. Jadi height dia akan berkurang sedikit, tapi tak banyak lah. Dan dia akan terus meningkat. Tapi kalau tempat-tempat panas ni, dia selalunya tak ada masalah lah. Dia akan terus membesar dan membesar. Sebab itulah dia punya growth rate akan terus membentang. Kadang-kadang je mungkin dia akan jatuh sedikit. Sebab apa? Kalau dekat Malaysia ni, dia musim panas. Panas, hujan, tak hujan-hujan ni. Jadi dia kemungkinan akan kurang sikit height dia, ataupun berat jisim kering dia akan kurang. Contohnya kat Malaysia ni kita ada pokok getah kan. Pokok getah kalau musim panas ni, dia akan luruh daun dia. Okey, sebab getah pun bukan datang daripada Malaysia, bukan asal usul di sini, ambil daripada luar negara. Jadi dia ada small sigmoid curve every year, setiap tahun. Kalau untuk perennial plant ni, dan dia mestilah mengikut kepada suasana setempat dia lah. Contoh yang kita cerita ni, dia berlaku pada spring, summer and winter. Ya. Jadi inilah yang mampu cikgu terangkan, dengan harapan kamu boleh faham chapter 1, chapter 1 Organization of Plant Tissue. Dan kita akan masuk kepada chapter 2 yang melibatkan chapter 2 Leaf Structure and Function. Dan di sini dia ada proses melibatkan fotosintesis. Jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota DLP ni, Dual Language Program ni, boleh mesej cikgu lah. Okey, kamu boleh WhatsApp cikgu. Kamu jangan mesej yang tu, WhatsApp mudah cikgu reply. Ya, kalau kamu berminat lah nak dapatkan nota ni, untuk kamu study sendiri. Okay? Mungkin dekat sekolah cikgu ajar juga. Kemudian kamu dengar juga video cikgu, ada nota ni pula, buku teks kamu baca juga. Banyaklah usaha kamu. Dengan harapan dengan usaha yang banyak ni dapat membantu kamu untuk berjaya dengan cemerlang lah SPM nanti. Dan kamu boleh ambil program atau kos-kos yang kamu minat untuk sambung pengajian kamu nanti. Jadi kita jumpa pada video yang seterusnya nanti ya.